Kita melihat kepada PKP 3.0 ini nyata memberikan cabaran terutamanya dari segi pengurusan tekanan mental ataupun kesihatan mental untuk orang ramai yang berdepan yang terpaksa berkurung di rumah demi keselamatan. Kalau kita boleh bagikan situasi sebagai contoh, ibu bapa yang berdepan dengan permasalahan ekonomi, sama ada gaji dipotong, dibuang kerja dan sebagainya. Di rumah pula kalaupun ada kerja perlu juggle, perlu menguruskan pekerjaan dan anak-anak yang berada di rumah. Lebih-lebih lagi apabila PDPR diumumkan, mereka perlu menguruskan banyak perkara dalam satu masa. Ini nyata memberikan tekanan kepada mereka. Bagaimanakah pengurusan emosi dan juga mental pada ketika ini? Saya nak bersama dengan pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lee Lam Tai yang bersedia pada ketika ini. Tan Sri, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Itu antara situasi yang saya terangkan tadi, Tan Sri. Ini bukan kali pertama kita bincangkan. Sudah pun banyak talian disediakan untuk mereka meluahkan setidaknya rasa mereka, kepenatan mereka dan sebagainya untuk kita sama-sama membantu. Sudah pun PKP 3.0, sepatutnya kita lebih faham tentang bagaimana untuk pengurusan dan kadar kecelikan tentang kesihatan mental ini lebih celik di kalangan masyarakat. Pada pandangan Tan Sri sendiri, di mana tahap kita dari segi pengurusan kesihatan mental pada ketika ini, terutamanya PKP 3.0? Ya, apa yang disuarakan oleh Najib Aruf tadi merupakan satu realiti lah yang kita menghadapi hari ini apabila PKP 3.0 sedang dilaksanakan. Kalau kita mengimbau kembali lah dalam tempoh 1 hingga 2 tahun ini apabila negara kita dilanda oleh pandemik COVID ini, tidak dapat dinafikan bahawa pandemik itulah termasuk pelaksanaan PKP telah membawa impak yang begitu besar kepada rakyat itu Malaysia. Dan selain daripada isu ekonomi, isu mencari rezeki, isu pekerjaan, isu pembuangan kerja dan itu sebagainya, satu isu yang amat itu penting yang nak saya bincangkan di sini ialah berkaitan dengan kesihatan mental. Menurut Kementerian Kesihatan itu Malaysia lah, 91.2% dari 100,000 panggilan yang diterima oleh Kementerian Kesihatan memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. So ini boleh membuktikan bahawa majoriti rakyat Malaysia hari ini menghadapi pelbagai jenis tekanan tentang bagaimana mereka boleh menguruskan stres, bagaimana mereka boleh mendapatkan ini peluang untuk berinteraksi dengan mereka yang boleh memberikan sokongan emosi dan itu kaunseling adalah sangat itu penting. Misalnya salah satu saya nak bangkit di sini ialah isu mengenai kerja dari rumah ataupun work from home. Kita tahu bahawa pihak kerajaan pun telah mengumumkan bahawa 80% anggota perkhidmatan awam dikehendaki untuk bekerja dari rumah. Dan juga bagi itu sektor itu swasta, 60% juga perlu bekerja dari rumah. Jadi apa yang saya fahamkan ialah bahawa bagi mereka yang terpaksalah bekerja di rumah, mereka juga ada menghadapi pelbagai itu cabaran. Cabaran ini seperti, dan saya boleh itu senaraikan di sini. Misalnya cabaran mengadakan satu mesyuarat atas itu talian internet yang akhirnya mereka mendapati internet tak stable. Ada gangguan bunyi bising yang kerana memang kalau bekerja dari rumah, rumah itu bukanlah satu suasana yang kondusif untuk bekerja. Dan yang ketiga ialah misalnya berkongsi alat peranti dengan anak yang belajar dan ibu bapa yang juga ingin bekerja, yang juga nak menggunakan peralatan
dan itu sebagainya. Ini semua memang akan menimbulkan pelbagai banyak tekanan, pelbagai banyak stres kepada mereka. So itu jadilah saya itu harap bahawa perkara-perkara seperti inilah juga boleh dilihat oleh pihak majikan sama ada dalam sektor awam ataupun sektor swasta supaya kemudahan dapat disampaikan kepada para pekerja, misalnya nak bagi insentif itu mereka untuk membelilah peralatan ataupun peranti tambahan ataupun mereka bolehlah dibantu dari aspek untuk memberikan nasihat, counselling kepada mana-mana pekerja yang itu tertekan. Jadi saya rasa semua inilah ada perkara-perkara lah yang harus diberikan perhatian berat. Ya, Tan Sri, bukan itu sahaja, kita juga ingin melihat peranan komuniti itu diperkasakan lagi. Kalau hidup berjiran sebagai contoh, periksa. Mungkin tidak boleh pergi secara fizikal, tapi boleh periksa WhatsApp sebagai contoh, call dan sebagainya untuk tanya apa khabar, apa permasalahan, bagaimana jiran-jiran boleh membantu, bagaimana ini boleh diperkasakan lagi. Ya, saya anggap ini adalah satu cabaran utama yang dihadapi oleh mereka sekarang. Dan saya bagi satu contoh di sini. Kalau selama inilah kita tahu bahawa masyarakat Malaysia mereka kerap sekali mereka boleh bersemuka, mereka boleh berjabat tangan, mereka boleh peluk dan itu sebagainya, dan tiba-tiba oleh sebab COVID kita diminta untuk mengubah cara hidup kita ikut norma baru dan itu sebagainya. Jadi ada satu isu saya nak timbul di sini dan itu dah berkaitan dengan jogging. Jogging ialah satu jenis itu senaman yang dibenarkan oleh MKN ini baru-baru ini. Tetapi masalah yang timbul ialah bahawa mereka yang nak jogging, mereka hanya boleh buat jogging di kawasan persekitaran tempat tinggal itu mereka. Misalnya, kalau di tempat kejiranan itu mereka ada satu taman, ada satu park, tetapi park itu ditutup oleh pihak berkuasa tempatan atas arahan MKN. Jadi saya rasa kalau bagi itu mereka yang ingin bersenam untuk mengurangkan stres, yang ingin berjogging dan itu sebagainya, memang tempat yang paling sesuai jogging ialah itu taman. Kalau mereka misalnya buat jogging di hampir itu jalan utama ataupun mana jalan-jalan, itu memang tidak selamat kerana ada laluan kenderaan dan mereka juga terdedah ini kepada pencemaran alam. Jadi taman ini satu tempat yang paling sesuai. So saya ingin mencadangkan kepada MKN supaya mereka menimbang semula dan membenarkan taman itu digunakan oleh sesiapa yang ingin mengurangkan stres, yang ingin mendapat nafas ataupun dalam bahasa they can breathe in some fresh air, misalnya di dalam taman. Semua inilah saya rasa adalah perkara yang perlu dipertimbangkan. Okey, Tan Sri, terima kasih kerana meluangkan masa. Betul apa yang Tan Sri katakan tadi, bukan tahap kondusif sebuah rumah, isi rumah itu tidak sama. Ada yang mungkin rumah sempit dan sebagainya, mereka memerlukan ruang yang terbuka sedikit. Taman adalah pilihan terbaik. Kalaupun sukar untuk membenarkan mereka, kawallah mereka di taman tersebut supaya mereka jaga jarak fizikal dan sebagainya. Setidaknya ini mampu mengurangkan dan juga membantu tekanan mental dan juga segala emosi yang mereka lalui ketika PKP 3.0 ini. Ini memerlukan usaha secara bersama masyarakat, komuniti dan juga pihak berkuasa. Terima kasih Tan Sri Dilamtai, Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat.